Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Okay, saya Dr. Siti Kausar binti Zakaria. Okay, saya merupakan seorang pensyarah kanan, academician dan researcher daripada INTI International University, kampus Nilai Negeri Sembilan. Okay, tajuk yang saya ingin bentangkan di dalam Third Kuala Lumpur International Conference on Multidisciplinary Research 2021 ataupun KLIP 2021 adalah berkenaan dengan keluasan teori kecerdasan. Seperti yang kita tahu bahawa keluasan merupakan satu konsep yang menunjukkan kepada bagaimana teori kecerdasan boleh dipraktikkan ataupun boleh diaplikasikan di dalam bidang pendidikan, di dalam pembelajaran, di dalam pengajaran dan juga di dalam bidang pekerjaan. Okay, seterusnya saya ingin membincangkan tentang aliran yang terdapat di dalam dunia teori kecerdasan dan di dalam dunia psikologi. Terdapat dua aliran tentang teori kecerdasan. Yang pertama adalah klasik dan yang kedua adalah revisionis. Okey, aliran klasik adalah aliran yang didukung oleh ahli psikologi kognitif lampau yang mengatakan bahawa kecerdasan adalah diperturunkan daripada baka ataupun daripada ibu bapa. Okey, bertentangan dengan revisionis yang cuba mengkritik dan membangkang ahli psikologi lampau yang mana mereka mengatakan bahawa kecerdasan tidak semestinya diperturunkan, bahkan kecerdasan sebenarnya boleh diperkembangkan, boleh diasah dan boleh dibentuk melalui persekitaran yang kondusif, melalui pembelajaran, melalui pengajaran dan melalui pendidikan. Okey, kemudian terdapat beberapa teori di bawah aliran klasik sebagai contoh teori kecerdasan umur mental dan yang kedua adalah teori kecerdasan struktur intelek. Okey, kedua-dua teori ini mengatakan bahawa kecerdasan adalah dalam bentuk kecerdasan IQ dan kecerdasan intelek dan yang mana kecerdasan boleh diukur melalui alat piawaian tertentu. Kemudian bagi ahli revisionis, mereka mengatakan bahawa kecerdasan adalah berbentuk multifaceted, iaitu bermakna kecerdasan adalah dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, teori kecerdasan emosi yang mengatakan bahawa emosi juga merupakan satu bentuk kecerdasan. Kemudian kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner yang mengatakan bahawa terdapat 9 kecerdasan pelbagai yang tidak bergantung antara satu sama lain. Kemudian teori kecerdasan hierarki yang mengatakan bahawa kecerdasan diasah ataupun dibentuk oleh environment ataupun persekitaran. Selain daripada itu, sebenarnya kecerdasan sebenarnya telah lama dibincangkan oleh ahli ilmuwan lampau. Sebagai contoh, ilmuwan Islam Ibn Khaldun, Imam Al-Ghazali dan di dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri juga sebenarnya telah lama membincangkan tentang kecerdasan. Okey, teori umur mental. Okey, teori umur mental merupakan teori yang berada di bawah aliran klasik diperkenalkan oleh Theodor Simon dan Alfred Binet. Okey, bagi Theodor Simon dan Alfred Binet, mereka mengatakan kecerdasan adalah bersifat penurunan dan boleh diukur menggunakan pendekatan psikometri. Sebagai contoh, skor IQ dikira dengan membahagikan umur mental peserta dengan umur kronologinya, kemudian mendarabkannya dengan 100. Sebagai contoh, kanak-kanak dengan usia mental 12 tahun dan umur kronologinya adalah 10 akan mempunyai IQ 100, 120. Teori ini adalah teori yang agak kontroversi kerana mereka mengatakan kecerdasan tidak boleh berubah dan tidak boleh dibentuk melalui faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Seterusnya, teori struktur intelek yang merupakan teori yang berada di bawah aliran klasik. Teori struktur intelek juga dikenali sebagai teori kemampuan asas mental
didukung dan diperkenalkan oleh Guilford 1967, Houston pada tahun 1938 dan Spearman antara tahun 1863 sehingga 1945. Teori struktur intelek mengatakan bahawa kecerdasan adalah dalam bentuk lisan bahasa. Kecerdasan ataupun kemampuan dalam mempengaruhi, berfikir secara induktif, didaktif serta dalam bentuk ingatan ataupun memori. Terdapat 3 bahagian di dalam struktur intelek yang menerangkan tentang kecerdasan. Yang pertama adalah operasi mental ataupun mental operation, yang kedua kandungan ataupun konten, dan yang ketiga adalah proses mental. Operasi mental merupakan proses kognisi, sebagai contoh pemikiran bertumpu, pemikiran bercapah, ingatan segera, ingatan yang telah lama disimpan dalam jangka masa tertentu ataupun dikenali sebagai memory over time. Manakala kandungan ataupun konten melibatkan penglihatan, visual content, pendengaran, auditory content, dan maksud perkataan, word meaning, simbol serta sikap. Dan proses mental pula adalah merujuk kepada keupayaan mental seseorang individu dalam menghasilkan unit-unit, mengklasifikasikan, membuat hubungan, membina sistem, menjalankan perubahan dan memberi kesan ke atas sesuatu yang dibina. Kemudian teori kecerdasan tirarki yang didukung oleh aliran revisionis, iaitu ahli psikologi moden, yang mengatakan bahawa kecerdasan adalah boleh dibentuk melalui environment. Environment is the source of intelligence. Teori kecerdasan tirarki diperkenalkan oleh Robert J. Sternberg pada tahun 1986, kemudian pada tahun 1996. Menurut teori kecerdasan tirarki, persekitaran merupakan faktor utama pembentukan kecerdasan. Dan kecerdasan adalah kemampuan seseorang individu untuk menggabungkan elemen operasi mental, iaitu analytical, kreativiti, dan menghasilkan produk yang memberi faedah dalam konteks budaya dan sosialnya, iaitu dalam bentuk praktikal. Kemudian teori kecerdasan emosi yang merupakan teori kecerdasan yang berada di bawah aliran revisionis. Teori kecerdasan emosi diperkenalkan oleh Goleman pada tahun 1996, yang mana Goleman mengatakan bahawa kecerdasan yang sebenar-benarnya adalah dalam bentuk emosi. Sebagai contohnya, bagaimana seseorang dapat mengawal diri dia, managing emotion, mengawal emosi, mentadbir emosi, bagaimana seseorang itu dapat memotivasikan diri sendiri dan mengenali emosi orang lain dan mengawal hubungan antara sesama manusia. Goleman telah menjalankan kajian eksperimental selama 14 tahun di Stanford, dan kajian ini dikenali sebagai kajian ujian marshmallow. Kajian ini dijalankan ke atas kanak-kanak. Dalam kajian ini, kanak-kanak prasekolah diberikan sebiji gula-gula dan mereka diberitahu bahawa pengkaji akan meninggalkan bilik mereka. Jika mereka tidak makan gula-gula tersebut, selepas pengkaji kembali ke dalam bilik tersebut, kanak-kanak tersebut akan diberikan gula-gula lagi. Dalam masa 15 hingga 20 minit, separuh ataupun setengah daripada kanak-kanak berkenaan makan gula-gula dan separuh yang lain tidak makan dan masih menunggu. Selepas 14 tahun, Goleman kembali kepada kanak-kanak tersebut dan Goleman mendapati bahawa kanak-kanak yang menangguhkan pemuasan nafsu mereka untuk makan gula-gula, mereka kelihatan lebih beremosi stabil, mereka lebih disukai oleh guru-guru dan rakan sebaya, berbanding dengan kanak-kanak yang makan lebih awal gula-gula ataupun cepat untuk memuaskan kehendak mereka untuk makan gula-gula berkenaan. Teori kecerdasan pelbagai merupakan teori yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori kecerdasan pelbagai telah membahagikan 9 kecerdasan
yang ada pada setiap manusia. Setiap manusia memiliki kecerdasan pelbagai, iaitu kecerdasan matematik, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan visual ruang, kecerdasan muzik, kecerdasan kinestetik dan kecerdasan naturalis. Okay, kemudian pada tahun 1992, Gardner memperkenalkan satu lagi kecerdasan, iaitu kecerdasan rohani ataupun spiritual ataupun transcendental. Walau bagaimanapun, Howard Gardner belum lagi mengiktiraf kecerdasan rohani sebagai kecerdasan yang tidak bergantung dengan kecerdasan lain. Ini kerana bagi Gardner, tiada kajian yang empirikal yang membuktikan kecerdasan rohani dapat memberi ataupun dapat menyumbang kepada pendidikan ataupun pembelajaran. Bagi Gardner, setiap individu memiliki 9 kecerdasan dan salah satu kecerdasan ini adalah dominan ataupun kuat pada seseorang individu itu. Walau bagaimanapun bagi Gardner, kecerdasan yang tidak kuat pada seseorang individu walau bagaimanapun boleh diasah dan boleh dibentuk melalui persekitaran yang kondusif. Seterusnya, kecerdasan menurut perspektif Islam, berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam Islam, melihat bahawa kecerdasan bukanlah sesuatu yang dalam bentuk keterasingan ataupun dalam kepelbagaian, tetapi telah menyatukan 7 domain kepada kecerdasan emosi. 7 domain ini adalah roh, nafs, qalbun, akal, faith ataupun iman, worship, penyembahan dan morality ataupun akhlak ataupun etika. Jadi di dalam Islam, kecerdasan adalah di dalam lingkungan rohani, yang mana roh yang sempurna akan menyumbang kepada qalbun, akal dan nafsu yang sempurna. Ini kerana domain roh di dalam Islam mengatakan bahawa roh adalah sebahagian ataupun berunsur ataupun datang daripada Tuhan, yang mana roh tidak seperti mana jasad telah berjanji dengan Tuhan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi jika roh manusia yang tenang ataupun nafsu al-mutmainnah yang tenang mampu memandu manusia ke arah kebaikan, maka akal, jasad, qalbun, worship, faith dan morality juga akan menjadi sempurna. Kemudian teori kecerdasan yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun yang merupakan seorang ilmuwan Islam, ada membincangkan tentang konsep kecerdasan. Namun demikian tidaklah sama dengan konsep kecerdasan yang diperkenalkan oleh ahli psikologi barat, yang mana bagi Ibn Khaldun mengatakan bahawa kecerdasan adalah salah satu bentuk keterampilan potensi manusia, pemikiran dan akal. Dan Ibn Khaldun membahagikan tingkatan pemikiran ataupun kecerdasan kepada tahap yang paling rendah kepada tahap yang paling tinggi. Tahap yang paling rendah adalah al-akal at-tamyizi ataupun juga dikenali sebagai discerning intellectual. Pada tahap ini, akal manusia masih berada pada tahap yang lemah. Akal pada tahap ini hanya boleh merasai benda di luar daripada diri mereka. Kemudian tahap yang kedua yang lebih tinggi iaitu al-akal at-tajribi ataupun juga dikenali sebagai experimental intellectual. Pada tahap ini adalah tahap yang mana manusia boleh membuat ujian, menilai, membezakan perkara yang baik ataupun buruk. Kemudian tahap yang paling tinggi sekali ialah al-aqal an-nazari ataupun dikenali sebagai speculative intellectual, yang mana pada tahap ini manusia mampu untuk membina kefahaman yang baru yang berlainan, idea yang berlainan dan pengetahuan yang tidak diperolehi daripada experimental intellectual maupun discerning intellectual ataupun speculative intellectual. Selain daripada kecerdasan yang dibincangkan oleh Ibn Khaldun, Imam Al-Ghazali juga ada membincangkan tentang kecerdasan. Bagi Al-Ghazali, kecerdasan adalah salah satu bentuk hikmah.
Bagi Al-Ghazali juga, kecerdasan yang sebenar-benarnya ialah kecerdasan roh yang melampaui kecerdasan otak dan jiwa sebagai kecerdasan yang paling tinggi. Okey, kecerdasan roh mampu mencapai ilmu pada tahap yang paling tinggi yang dikenali sebagai ilmu ilham atau di dalam psikologinya dipanggil sebagai supra-consciousness. Manakala kecerdasan intelek dan jiwa hanyalah kecerdasan yang dihasilkan oleh minda yang berbentuk subconsciousness ataupun ilmu intuisi. Setiap entiti kecerdasan sama ada IQ, EQ, mental, kecerdasan pelbagai dan adalah kecerdasan spiritual kerana setiap pemikiran, perasaan dan perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah semata-mata. Sebagai rumusannya kepada perbincangan saya pada kali ini, saya ingin merumuskan bahawa keperluan dan kemahiran dalam kehidupan serta dalam bidang kerjaya yang berbeza-beza memerlukan kecerdasan yang berbeza-beza. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner dilihat lebih realistik, praktikal, lebih luas dan fleksibel jika dibandingkan dengan kecerdasan IQ yang mana hanya tertumpu kepada intelek semata-mata dan lebih berorientasikan kepada peperiksaan. Begitu juga dengan kecerdasan emosi, emosi quotient yang mana tidak menyeluruh dan hanya tertumpu kepada emosi semata-mata. Kecerdasan sebenarnya dan seharusnya mengambil kira kefahaman lokaliti seperti budaya dan agama. Dalam masyarakat Malaysia, kecerdasan rohani ataupun kerohanian merupakan sesuatu yang sangat dititik beratkan oleh masyarakat Malaysia. Di dalam Islam, kecerdasan seharusnya menggambarkan ataupun perlu dilihat secara menyeluruh. Seperti kecerdasan tidak semestinya dalam bentuk akal pemikiran, tetapi juga kecerdasan juga merujuk kepada ruh yang cerdik, ruh yang cerdas, akal yang cerdas, jiwa yang cerdas dan fizikal yang cerdas.